Bas bawa lebih 50 pelajar UPSI terbabas di Tanjung Maling. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, sebuah bas membawa lebih 50 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI terbabas sebelum terbalik di Jalan Slim Lama, Tanjung Malim lewat petang tadi. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada kira-kira 7 petang. Menurutnya, kemalangan melibatkan bas terbabas sendiri selepas simpang Kota Malim Prima. Tayar hadapan yang pecah dipercayai menjadi punca kejadian. Bas berkenaan dipercayai dalam perjalanan dari kampus Sultan Idris menghala ke kampus Sultan Azlan Shah bagi menghantar pelajar pulang ke asrama. Siasatan mendapati 17 penumpang termasuk pemandu mengalami kecederaan ringan dan telah dibawa ke Hospital Slim River untuk menerima rawatan. Insiden bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Saudara, hujan lebat siang tadi mencetuskan banjir di beberapa kawasan di daerah Kelang, Selangor. Antara kawasan dilapor terjejas adalah di Kampung Johan Setia dengan 30 penduduk terlibat diselamatkan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis, dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah menerima panggilan 5.49 petang dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang dan Balai Bomba dan Penyelamat Andalas tiba di lokasi 7.30 malam. Mengikut laporan awal, kedalaman air adalah lebih 2 kaki dan dianggar lebih 200 rumah penduduk terjejas. Beliau berkata kesemua penduduk terbabit kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Johan Setia. Nur Azam berkata kerja-kerja menyelamat masih diteruskan dengan melakukan pemeriksaan di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Nur Azam memaklumkan Bomba Selangor mewujudkan 4 pos kawalan hadapan sebagai persediaan operasi banjir, terutamanya di kawasan Hulu Langat. Ia bertindak sebagai pasukan gerak cepat dalam menangani banjir di penempatan yang berhampiran sungai-sungai utama. Katanya balai-balai bomba berhampiran juga kini berada dalam keadaan siap siaga. Untuk operasi persediaan kami di Hulu Langat ini, kita telah menubuhkan 2 PKH pos hadapan, iaitu di Batu 14 ini sendiri dan juga di Sungai Lui. Dan pada masa sama semalam apabila kenaikan paras air mula naik di kedua-dua sungai utama, maka kita telah wujudkan satu lagi di Batu 10 Ceras dan juga kemungkinan kita akan sediakan juga di Lubuk Kelubi. So di sini kita telah set up 4 pos kawalan hadapan yang akan bertindak sebagai pasukan gerak cepat untuk menangani banjir di kawasan Hulu Langat. 69 bas tambahan disedia Rapid Rail bagi menyokong bas perantara sedia ada sebagai alternatif berikutan sebahagian perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya yang digantung 7 hari mulai hari ini. Perkhidmatan bas tersebut disedia secara percuma kepada pengguna. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Mat Sah memaklumkan 16 stesen terjejas iaitu dari stesen Kelana Jaya hingga Ampang Park. Manakala perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dari stesen Gombak ke stesen Damai serta stesen Lembah Subang ke stesen Putra Heights masih beroperasi. Rapid Rail telah mendapatkan kerjasama pakar teknikal dari luar negara untuk membantu menyelesaikan gangguan kepada komponen elektronik sistem kawalan tren automatik ATC pada perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya di kawasan terjejas. Pihak jurutera kami telah mencari satu solusi
Tiap kali kami buat solusi, ia hanya bertahan sama 1 atau 2 hari. Jadi maknanya root cause kami tidak dapat capai, kenal pasti. Kami telah bekerjasama dengan pakar-pakar OEM Thales daripada Kanada secara online, dan mereka sekarang ini telah bergerak ke KL daripada Toronto untuk membantu kami mencari penyelesaian. Masalah ini adalah mengenai signaling dan communication di antara train dan vehicle control center. Buat masa ini, operasi perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya akan berakhir pada pukul 11 malam bagi memberi lebih masa kepada pasukan kejuruteraan melaksanakan kerja-kerja rektifikasi dan baik pulih. Ini perkembangan baru diterima. Rapid Bus akan menambah 20 buah bas perantara percuma untuk membawa penumpang yang terjejas dengan kerjasama Smart Selangor. Rapid Bus memaklumkan jumlah bas perantara lebih 100 buah itu adalah bagi kemudahan penumpang di 5 laluan terjejas. 5 laluan tersebut adalah laluan LRT 1, Stesen Ara Damansara, Stesen Pasar Seni, laluan LRT 2, Stesen Ara Damansara, Stesen Kelana Jaya, laluan LRT 3, Stesen Kelana Jaya, Stesen Pasar Seni. Laluan lain terlibat ialah laluan LRT 4, Stesen Pasar Seni, Stesen Masjid Jamek dan laluan LRT 5, Stesen Masjid Jamek, Stesen Datuk Keramat. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memohon maaf yang kepada pengguna atas kesulitan dihadapi sejak semalam. Katanya pakar dari Istanbul dan Toronto telah diterbangkan ke Malaysia untuk membantu mencari punca gangguan sistem rel berkenaan. Satu badan bebas telah dilantik, untuk mengatasi selain daripada perkhidmatan daripada OEM, pakar-pakar pada OEM daripada Toronto, Thales Group untuk datang ke sini, dan mereka juga mengebelengkan tenaga daripada Istanbul. Jadi kedua-dua telah sehari dua mereka berada di sini, dan sudah pastinya tugas mereka ialah menapasti di manakah kesilapan ataupun kerosakan sistem yang berlaku. Sanubari saya bersimpati, rasa kesal apa yang berlaku. Walaupun pihak pelaksana telah mohon maaf, saya rasa pun saya tumpanglah mengatakan rasa kurang selesa saya. Kalau perlu, mohon maaf juga. Walaupun saya tidak dipertanggungjawabkan sepenuhnya kerana ini bukan syarikat milik MOT. Tetapi tak apa, selaku sebahagian daripada kerajaan, saya telah melaporkan kepada pihak berwajib. Dan apa yang perlu kita lakukan selaku regulator, kita nak pastikan keselamatan itu tidak boleh dilanggar. Beliau berkata demikian selepas majlis ramah mesra bersama Perdana Menteri di Air Hitam, Johor. Sarawak mengorak langkah baharu dalam industri semikonduktor dengan penglibatan dalam rekaan chip menerusi kerjasama syarikat dari Belgium. Langkah pertama ini akan mewujudkan peluang pekerjaan baharu selain mengembangkan bakat anak-anak tempatan di luar negara. Same time, we will be engaging professional in chip design, including our local scholars who are now working in Singapore as well as some in US to come back and help develop our chip design industry, while at the same time we will be supported by our universities. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata kerjasama ini tepat pada masanya susulan laporan kekurangan chip global 2021 oleh Bank Negara Malaysia. SMD Semiconductor merupakan syarikat milik penuh Kerajaan Sarawak melalui Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut.
Bersua kembali. Saudara, sekiranya tiada parti yang menang majoriti mudah pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 19 November ini, perlu ada kerjasama politik sebagai langkah membentuk sebuah kerajaan campuran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jika perkara itu tidak dilakukan, situasi parlimen tergantung pasti berlaku. Beliau bagaimanapun berkata keputusan untuk bekerjasama dengan parti lain adalah satu keputusan besar dan dipersetujui sebelah suara. Secara bersendirian untuk membentuk kerajaan memang kena ada coalition, kena ada kerajaan campuran. Saat itu keputusan besar seperti ini parti yang perlu buat. Kita tak boleh individu untuk membuat keputusan Perikatan Nasional ke nak PH ke tanah itu tanah ini. Parti yang buat keputusan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Walkabout di Pekan Durian Tunggal Alor Gajah, Melaka. Sementara itu, mengulas kenyataan Khairi Jamaluddin yang menyuarakan hasrat memimpin UMNO dan seterusnya menjadi Perdana Menteri satu hari nanti, Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkan Menteri Kesihatan itu layak. Tambah beliau, apa yang diperlukan adalah mendapatkan sokongan daripada parti dan BN serta menang pada pilihan raya umum pada satu masa nanti. Dan memang dia layak untuk menjadi PM akan datang. Kalau kita menang dalam pilihan raya, dapat sokongan daripada parti, tentu saja KJ salah seorang yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri satu masa nanti. Semua calon Barisan Nasional bagi PRU 15 dinasihatkan mengambil pendekatan kempen secara sihat. Timbalan Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kempen seharusnya menjelaskan matlamat parti bagi meraih kepercayaan rakyat. Kempen kita amat tenang, kempen kita tak ada. Saya pun telah minta kepada semua saya punya anak buah supaya kita berkempen secara sehat. Kita jangan menghina orang, kita jangan mencaci-caci orang. Kita bagi tahu apa kita nak buat. Kerajaan yang macam mana nak kita tubuhkan jika diberi mandat, kan? Kita nak supaya negara ini diurus dengan baik semula. Beliau berkata demikian semasa berkempen di Pasar Malam, Cembung. Walaupun terkilan tidak dicalonkan namun perasaan itu diketepikan penyandang kerusi Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa untuk turun berkempen membantu muka-muka baharu yang ditampilkan parti BN. Menurut beliau, calon baharu perlu diberi peluang memegang kepimpinan sekaligus memberi nafas segar dalam pentadbiran. BN yang menawarkan calon baru paling ramai 80%. Yang terdekat pun hanya 60%. Sebab BN menawarkan 80% calon-calon baru, sebahagian besarnya adalah muda, dan saya fikir ini for the future adalah satu pendekatan yang baik. Jadi setengah calon baru ni mungkin dilihat macam disadvantage sebab mereka baru. Tapi kalau saya looking back, saya jadi calon waktu umur saya 28 tahun. Dan saya boleh beri khidmat yang lama dan dapat kumpul pengalaman. Tambah beliau, bagaimanapun niat perlu diperbetulkan untuk memastikan khidmat masyarakat terus dibantu. Beliau berkata demikian selepas meluangkan masa beramah mesra bersama jentera PDM Felda Lurah Bilut di Bentong. Barisan Nasional BN Perak pula yakin mampu menang sekurang-kurangnya 32 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRU 15 bagi membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Supaya pengundi-pengundi negeri Perak yang bijaksana akan memberikan kepercayaan memenangkan tidak kurang daripada 32 kursi Dewan Undangan Negeri. Walaupun sebenarnya kalau dapat 30 pun sudah boleh menubuhkan kerajaan. Tapi saya minta 31, 32, 33, 34 sampai 40. Kalau sampai begitu bermakna saya tak perlu susah hati fikir untuk bergabung dengan parti-parti lain sebab insya-Allah Barisan Nasional sendiri boleh menubuhkan kerajaan.
Menteri Besar Perak berkata demikian semasa program Walkabout pada hari keempat kempen PRU15 di Pasar Hari Kampung Luat di Lenggong. BN Pahang pula bakal mengumumkan manifesto PRU15 selewat-lewatnya Jumaat ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata manifesto itu merangkumi semua aspek terutama kebajikan rakyat dan tadbir urus kerajaan yang baik. Berbanding dengan Pahang, belanjawan negeri Pahang telah pun diluluskan. Tetapi sebenarnya daripada semasa ke semasa, kerajaan negeri boleh menambah baik, boleh menambahkan peruntukan dan sebagainya setelah mendapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kenduri rakyat di pekarangan pejabat Dun Lepar di Kuantan. Polis Kelantan menerima 58 laporan berkait pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen PRU15 setakat ini. Daripada jumlah tersebut, hanya 3 kertas siasatan dibuka dan baki 55 laporan lain dikesan tiada kesalahan undang-undang, sebaliknya kes salah faham. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata 3 kes terbabit adalah berkaitan kelulusan akademik calon yang tular serta khianat dan rosakkan bendera parti. Dan yang ketiganya semalam dalam satu grup WhatsApp telah disebarkan seseorang telah menunjukkan kertas undi. Yang kita percaya kertas undi ini adalah kertas undi pos. Dan kita telah melihat perkara ini mungkin boleh menjejaskan atau boleh sedikit sebanyak memberikan gangguan kepada masyarakat. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru. Cuaca lembap dan hujan tidak mematahkan semangat calon bertanding di kerusi Parlimen Lembah Pantai untuk menyantuni penduduk di sekitar kawasan itu. Malah calon bersedia mempelbagaikan kaedah berkempen bagi memudahkan urusan menyantuni rakyat bersesuaian dengan situasi semasa. Walaupun hujan, saya tetap turun ke rumah dan pada saya bila kita flat ke flat tu tidak terjejas sangat. Cuma kalau kita outdoor je lah, kalau kita nak ke pasar malam ke, nak pergi berjalan antara flat ke flat je. Setakat ini kita belum lagi ada keperluan untuk menangguhkan ceramah aktiviti berkempen kerana cuaca. Tapi saya jangka masalah trafik ni dia akan ada kesan dan kerisauan saya lokasi yang pernah dilanda banjir sekiranya berlaku lagi. Media sosial pun berpindah daripada Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Jadi kaedah itu menjadi media kami juga. Walaupun Perikatan Nasional ini agak baru di dalam media tersebut, tapi kami juga tetap sama-sama menggunakan media tersebut untuk menyampaikan maklumat kami. Okey, pada saya, jika kita benar-benar mahu berkhidmat untuk rakyat, cuaca bukanlah suatu penghalang, melainkan kalau betul-betul ianya adalah satu bencana. Jadi sebagai frontliners, bila kita ada bencana pun kita mesti turun, bukan sebagai wakil rakyat saja. Jadi kempen kita bukan secara fizikal tapi juga secara digital. Kerusi Parlimen menyaksikan pertandingan 4 penjuru pada PRU 15. Sementara itu, di Parlimen Kangar, calon BN Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya berkata kewujudan persiaran makanan bintong membolehkan peniaga-peniaga kecil menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Beliau ditemui ketika mengadakan sesi ramah mesra dan ziarah kasih sekitar Kampung Wang Ulu dan persiaran makanan bintong. Calon BN Tanjung Malim Datuk Dr. Mah Hang Sun menjelaskan kepelbagaian budaya yang terdapat di kawasan berkenaan dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Justru usaha menambah baik fasiliti awam, kesihatan dan kebudayaan terus menjadi tumpuan.
Calon muka baharu Perikatan Nasional Kota Tinggi Ridwan Rasman terus aktif berkempen secara fizikal dan media sosial. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke rumah penduduk mengambil pendekatan kempen lebih menarik terutama meraih undi golongan muda. Kita ke segmen sukan. Rugby Piala Agong. Pasukan PDRM mempertahankan rekod tanpa kalah dalam kejohanan edisi kali ini setelah memenangi perlawanan kedua peringkat kumpulan dengan menewaskan Kuala Lumpur 27-18. Pada aksi tersebut, PDRM bermula baik pada separuh masa pertama dengan gabungan berbahaya Fazrin Noor dan Sofian Kamil di posisi scrum half dan fly half berjaya mengemudi pasukan mereka. Kuala Lumpur cuba bangkit pada separuh masa kedua dengan 1 penalti dan 2 try. Namun, ia belum cukup menghalang PDRM daripada mencatat kemenangan. Meskipun menang, Ketua Jurulatih PDRM Sarjan Syahril Azri Abdul Raub masih kurang berpuas hati dengan persembahan anak buahnya. Kalau kita tengok tadi daripada game tadi, kita baru dalam 50 ke 60% je chemistry antara satu player ke satu player. Yang lain masih tercari-cari lagi. Selepas ini, PDRM akan menentang Perlis pada aksi ketiga peringkat kumpulan. Dalam pada itu, satu lagi aksi peringkat kumpulan menyaksikan Putrajaya membelasah Sarawak 106 berbalas 10. Pada aksi di padang UPM Serdang itu, Putrajaya beraksi cemerlang dengan melakukan 17 try dan 79 conversion. Mereka tidak memberi Sarawak banyak ruang apabila mendahului 53 berbalas 10 di babak pertama. Separuh masa kedua pula menyaksikan Putrajaya terus menghukum Sarawak dengan menambah 53 lagi mata sekaligus menutup perlawanan dengan 106 mata. Hoki, skuad lelaki senior negara akan turun berdepan Korea Selatan pada aksi final kejohanan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh malam esok dengan misi serampang 2 mata. Selain menebus semula kekalahan pada aksi peringkat kumpulan, skuad kendalian Arul Selvaraj turut berpeluang melakar sejarah baharu dengan menjulang trofi berprestij ini buat kali pertama. Biarpun lawan yang bakal dihadapi esok Korea Selatan merupakan juara 3 kali dan menewaskan skuad negara 3-0 pada aksi pertama, semuanya masih boleh berubah pada aksi final esok. Kekalahan kepada pasukan ranking ke-12 dunia itu jelas menjadi pembakar semangat buat The Speedy Tigers yang bangkit mencatat kemenangan dalam 3 aksi terakhir, sekaligus layak ke pentas final. Persembahan yang ditunjukkan pemain negara ketika menewaskan Jepun 4-2 kemarin turut membuktikan Malaysia yang berada di ranking ke-10 dunia berada di landasan terbaik untuk bergelar juara. Walaupun goyah di peringkat awal, namun momentum keyakinan selepas perlawanan demi perlawanan membuktikan gelaran juara tidak mustahil dapat digenggam. Kali terakhir Malaysia mara ke final ialah pada edisi 2014, namun ketika itu tumpas 3-8 kepada Australia. Pencapaian terbaik pula ialah muncul naib juara sebanyak 5 kali pada 1985, 2007, 2009, 2013 dan 2014. Menjelang aksi kedua suku akhir Piala Malaysia Jumaat ini, di atas kertas segalanya mungkin sudah mustahil buat Kelantan FC untuk layak ke pusingan seterusnya. Namun, demi maruah dan reputasi, The Red Warriors akan tetap cuba memberi kesukaran kepada Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Pemain pertahanan Abdul Latif Suhaimi mengakui kekalahan 0-3 pada aksi pertama di laman sendiri sudah pasti mengecewakan. Namun hakikatnya JDT memang berada dalam kelas tersendiri. Tambahnya pemain Kelantan telah memberi segala yang termampu demi penyokong setia mereka dan semangat itu tidak akan berubah apabila berkunjung ke JDT bagi aksi kedua Jumaat ini. Meskipun kelebihan berpihak kepada JDT, Abdul Latif menjelaskan dia dan rakan sepasukan tidak akan berputus asa kerana percaya peluang mereka masih ada.
Ujarnya lagi, seandainya malam itu bukan milik Kelantan, dia percaya semua pemain The Red Warriors tetap mahu merobek gawang skuad Harimau Selatan di hadapan penyokong mereka sendiri. Dalam perlawanan Sabtu lalu, JDT membawa bekalan selesa melalui gol Bryson De Silva, Syafiq Ahmad dan Leandro Velasquez. Kehadiran Solin Al-Zubi sebagai ketua jurulatih baharu skuad Malayan Tigers mampu memberi nafas baru kepada arena bola sepak wanita tanah air. Pengerusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita FAM, Datuk Suraya Yaakob berkata, pengendali dari Jordan itu bakal melonjakkan kualiti skuad wanita negara, terutama dalam memberi saingan terbaik di pentas antarabangsa. Dalam satu kenyataan, Datuk Suraya menjelaskan langkah terbaru ini dapat merancakkan lagi minat remaja perempuan dan wanita menceburi sukan bola sepak sekaligus menambahkan lagi kelompok pemain yang berbakat dan berpotensi. Ia juga satu langkah yang tepat oleh FAM untuk mengambil jurulatih dari luar negara selepas Malaysia hanya menggunakan jurulatih tempatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Isnin lalu, FAM mengumumkan pelantikan Solin sebagai ketua jurulatih baharu skuad wanita kebangsaan. Solin yang ketika ini ketua unit bola sepak wanita dan penolong pengarah teknikal di Persatuan Bola Sepak Jordan akan mula melapor diri di FAM pada 1 Disember depan. Beliau juga akan menggalas tugas sebagai ketua unit wanita FAM bagi merancang program berkaitan bola sepak wanita di negara ini. Sementara itu, skuad Malayan Tigers akan menyertai beberapa kejohanan tahun depan, antaranya Sukan C di Kemboja, Kelayakan Olimpik 2024 dan kejuaraan wanita AFF 2023. Skuad remaja pula akan bersaing pada Kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 20 2024, kejuaraan wanita bawah 19 AFF 2023, Kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 2024 dan kejuaraan wanita bawah 16 AFF 2023. DM Piala Malaysia 2022, semangat perjuangan terus diledakkan dalam memburu Piala Terpulung Bola Sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 12 November, Terengganu FC bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my #myPRU15. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.